Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baru-baru ni viral video beberapa masjid dikatakan dekat Kuwait melaungkan azan dengan lafaz azan yang agak berbeza. Okey, video tu dapat reaksi yang mengejutkan terutama daripada warga netizen dan mostly rakyat-rakyat Malaysia semua terkejutlah bila tengok video tu sebab lafaz azan hayya 'alas salah ditukar kepada lafaz as-salatu fi buyutikum, ataupun ada setengah video sebut sallu fi rihalikum kan. Okey, perubahan lafaz azan ni dia bukanlah something yang salah, sesat ataupun bercanggah dengan agama Islam. Sebenarnya mengubah lafaz azan ketika keadaan mendesak adalah sunnah yang hilang. Okey, ia adalah sunnah Nabi yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan kita semua sampai kita rasa pelik dan rasa macam janggal lah kan bila tengok video-video yang macam tu. Okey, sebenarnya ada sekurang-kurangnya ada 3 hadis tentang lafaz azan yang berubah ketika keadaan yang mendesak. Dan kebanyakan ulama hadis dia meletakkan hadis-hadis yang 3 hadis-hadis ni dalam bab rukhsah ataupun keringanan solat di tempat masing-masing ketika keadaan mendesak. Okey, yang pertama hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim di mana Ibnu Umar iaitu sahabat Nabi SAW pernah mengumandangkan azan pada waktu malam yang sangat sejuk dan juga angin pada malam tu sangat kuat. Dan beliau menyebutkan lafaz ala sallu fi rihal. Ala sallu fi rihal. Maksudnya solatlah kalian di tempat persinggahan ataupun di rumah. Bahasa mudahnya solatlah dekat mana saja kalian berada tu solat kat situ, tak perlu ke masjid. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah perintahkan muazzin Nabi untuk mengumandangkan azan dengan lafaz yang sedemikian ketika hari yang sangat sejuk ataupun hujan lebat. Hadis yang kedua, hadis sahih juga riwayat Muslim dan Abu Daud di mana Ibnu Umar menyebutkan lafaz yang berbeza sedikit daripada hadis yang pertama tadi, iaitu Ibnu Umar sebut ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihalikum, maksudnya solatlah di tempat persinggahan kalian ataupun di mana kalian berada. Dia ada tambahan kum di belakang. Tapi hadis ni sebenarnya dia lebih spesifik ataupun detail sebab disebutkan bahawa Ibnu Umar menyebutkan lafaz azan tu di akhir azan. Di akhir azan. Maksudnya lafaz hayya 'alas salah di tengah azan tu masih ada. Yang lafaz yang baru tu ala sallu fi rihalikum tu disebutkan di akhir azan. Tapi nanti dulu, korang jangan terus melantun ataupun terus jump into conclusion bila dengar hadis yang kedua ni dan terus beranggapan bahawa video yang dalam dekat masjid kat Kuwait itu salah. Sabar dulu, sabar. Nanti saya akan jelaskan di akhir video. Tengok sampai habis, Jangan komen awal sangat. Okey, hadis yang ketiga, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada sahabat Nabi yang lain bernama Ibnu Abbas. Hadis ni dia ceritakan ketika tu hari tengah hujan lebat, Ibnu Abbas perintahkan kepada muazzin supaya lafaz hayya 'alah tu diubah. Sebelum tu apa itu hayya 'alah? Hayya 'alah maksudnya lafaz seruan solat. Lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah tu dalam istilah fiqh disebut sebagai hayya 'alah ataupun lebih tepatnya hayya 'alatain, dua lafaz seruan. So dalam hadis yang ketiga ni Ibnu Abbas perintahkan supaya lafaz hayya 'alah tu yakni hayya 'alas salah ditukar kepada sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Solatlah kalian di rumah kalian. So bila muazzin ubah lafaz hayya 'alah tu, lafaz hayya 'alas salah tu diubah, dalam hadis tu sebut orang ramai pada zaman tu pun dia macam pelik dan mereka seolah-olah mengingkari suruhan Ibnu Abbas sebab mereka tak biasa dengar sunnah tu. Dan Ibnu Abbas pun kata sesungguhnya perbuatan ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak mahu menyuruh kalian keluar daripada rumah sehingga kalian terpaksa berjalan di atas tanah-tanah yang basah dan berlecah ataupun berlumpur. Jadi berdasarkan 3 hadis ni, lafaz azan itu disunnahkan untuk diubah kepada 3 bentuk sekurang-kurangnya. Sama ada yang pertama ala sallu fir rihal,
Yang kedua adalah sallu fi rihalikum, ataupun yang ketiga sallu fi buyutikum. Jadi lafaz-lafaz ni memang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lafaz-lafaz ni boleh digunakan salah satunya, pilih salah satu, tak perlu sebut ketiga-tiganya, salah satu dah cukup dan memadai. Okey. Cuma ada isu lain yang dibincangkan oleh para ulama, iaitu bila lafaz ni nak disebutkan. Sebab nampak macam hadis kedua dengan hadis yang ketiga tu macam bercanggah kan, kalau kita perhatikan balik. Okey, yang hadis kedua tu kata lafaz ni disebutkan di akhir azan, sedangkan hadis yang ketiga pula sebut di tengah-tengah azan. So macam mana? Macam mana kita nak berinteraksi dengan hadis ni? Jadi sebenarnya ulama fiqh dah bincang panjang tentang masalah ni. Ringkasnya, saya ringkaskan, dalam mazhab Syafi'i, kedua-dua style ataupun cara tu boleh diamalkan, tak ada masalah. Kedua-duanya pun termasuk dalam bahagian sunnah dan boleh diamalkan kedua-duanya, yes. So perkara ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dan dipersetujui oleh majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i. Cuma Imam An-Nawawi dia ada sebut dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, dia sebut dalam mazhab Syafi'i sebenarnya afdal ataupun lebih baik kalau lafaz tu disebutkan di akhir azan, supaya lafaz azan yang biasa kita dengar, lafaz hayya 'alah tu, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah tu tetap ada. Jadi kesimpulannya, as a conclusion, video yang dalam kat masjid kat Kuwait tu, muazzin tu ganti lafaz hayya 'alah, sebenarnya dia ikut hadis yang ketiga. Okey, perintah daripada Ibnu Abbas. Okay, dia masih lagi sah dan juga mengikut sunnah. So bukanlah video tu menunjukkan something yang weird, yang salah ataupun sesat. Bahkan sebenarnya video yang viral tu di masjid tu sebenarnya menunjukkan sunnah yang telah hilang. Kalau zaman Nabi dulu, hujan, lepas tu angin kencang ataupun sejuk yang melampau pun dah ditukar lafaz azan, apatah lagi kita di tahun 2020 ni yang mana satu dunia sedang panik ataupun kerana dilanda wabak novel coronavirus. So of course sunnah tu sah ataupun perlu dihidupkan sebenarnya. Okay? Jadi diharapkan anda semua dapat penjelasan yang cukup dan ilmu baru yang bermanfaat untuk diamalkan. Mudah-mudahan sedikit pesanan ataupun recommendation buat muazzin di luar sana supaya bolehlah dipraktikkan azan sebegini, supaya sunnah Nabi yang telah hilang tu dapat dihidupkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.